Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Semuliakan Al-Jatah Puasa surah Al-Murabbitin, AJK, Tuan Siap, Tuan Imam, seterusnya para hadirin, para asatizah, para pendakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam ni, yang untuk terus kita teruskan lagi pengajian kita berkaitan dengan kitab yang kita pelajari, Syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Ini pertama sekali tuan-tuan, dah masuk dah kita ni di tahun yang baru, tahun yang baru. Baik, jadi boleh ke apa ni ucap selamat tahun baru tu? Boleh ke? Selamat tahun baru, boleh ke? Jadi kita kena tahu di situ ada perselisihan pendapat lah di kalangan ulama ni. Ada yang kata, yang meringankan, macam kata boleh lah, tapi sebahagian besar juga yang mengatakan tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Yang pertama sekali, kalau orang ucap kepada kita, kita bolehlah balas balik. Tapi kalau kita yang nak mula, tiba-tiba kita, kawan-kawan dalam ni, dalam grup WhatsApp ni, selamat tahun baru semua, kan? Sebahagian ulama dia rasa benda ni sensitif sikit. Sebab apa tuan-tuan? Tahun baru ni, tahun baru Islam pun kita tak, sebenarnya kita tak ada pun dalam hadis Nabi SAW dia sambut tahun baru. Tahun baru kita sambut, tak ada. Kenapa tak ada? Sebab tahun baru dalam Islam, bila kita buat, bila bermula je tahun baru dalam Islam, pada zaman Nabi ke? Tak. Pada zaman Umar, Abu Bakar pun tak ada, Umar baru dia start buat tahun baru, tahun dalam Islam ni. Jadi Umar yang buat tu pun, dia pun tak apa. Okey, kita dah buat satu Muharram ni tahun baru, kita sambut pun dia tak apa sambut, sambut ke ucap ke, kita kalau tak sambut pun kita ucap lah, tak ada. Tak ada di dalam sejarah umat Islam, tak ada. Jadi tahun baru yang kita sambut ni pun tahun baru Masihi, Masihi. Jadi memang tak ada kaitan pun dengan kita. Sebab kalau kita cek balik sejarah, sejak bila dimulakan sambut tahun baru ni, kalau dia cek para pengkaji sejarah, dia cek balik tahun baru ni, setiap tahun baru sambut, 1 Januari sambut. 1 Januari sambut ni bila bermula? Ia bermula lebih kurang 4,000 tahun yang lepas. 4,000 tahun dah. Kita baru 2023, baru 2,000 tahun lebih. Tapi dah disambut ni, tahun baru ni dah disambut lebih kurang 4,000 tahun yang lepas. Dah disambut oleh kerajaan kuno Babylon. Kerajaan, dulu kita tahu ada satu kerajaan kuno nama Babylon, kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon ini, dia adalah penyembah berhala, pagan, penyembah berhala. Jadi dia apabila tahun barunya, dia akan beri offer sacrifice, dia akan bagi satu macam mempersembahkan kepada Tuhan ni. Itu asal sambutannya. Sembah kepada Tuhan ni, dia akan bagilah apa kita tak tahulah. Tapi dia ada satu Tuhan yang dua kepala. Kerajaan Babylon ni, dia ada satu Tuhan lah untuk tahun baru, dua kepala. Satu pandang depan, satu pandang belakang. So yang pandang depan tu nampak ke tahun depan, yang tahun pandang belakang ni tahun belakang. Jadi itu sejarah sambutan tahun baru. Kemudian apabila tu kerajaan Babylon, lepas daripada tu naiklah satu kerajaan Rom. Kerajaan Rom naik lepas daripada tu. Dan emperor dia yang pertama, maharaja Rom yang pertama ni, teruskan budaya kerajaan Babylon ni. Januari sambut, sambut tahun baru, dan diteruskan oleh padri-padri, raja-raja selepas daripada itu, dan juga padri-padri dia pun membenarkan juga sambut. Jadi ia
memang tak ada kan. Kata budaya bangsa Melayu pun tak ada, agama Islam pun tak ada. Jadi sebab tu tuan-tuan, dia ada sensitif sikit lah. Maknanya sambutan ni bukan sambutan kita, kenapa kita nak buyur nak jadi tak ada kaitan. Tapi sebahagian ada kata tak apalah Tapi kalau kita cek balik sejarah, dia berkaitan sebenarnya dengan agama. Jadi kita kalau boleh kita elakkanlah. Tapi kalau ada orang ucap kepada kita kan, orang luar kita boleh ucap balik lah kepada dia. Tuan-tuan, jadi hujan ni kita doa apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita ni, ya Allah, sayyiban, satu timpaan yang nafi'ah, yang bermanfaat. Doa dengar guruh pun ada, subhanadzir ra'ad. Tapi adalah doa bacaan guruh ni pun ada. Ya, okey. Jadi kita bacalah apa yang kita tahu. Baik, jadi tuan-tuan, kalau kita kalau katakanlah Nabi SAW dia datang pada zaman ni, dia nampak orang-orang kita ni beriona sambut tahun baru. Agak-agak Nabi SAW ni dia suka ke dia kata okey. Okey lah kot, sambut-sambut ni tak apalah kan. Ni dah jadi kebudayaan sini, boleh dah Sebab Nabi SAW apabila dia sampai ke Madinah, tuan-tuan, qadiman Nabi SAW ma'al Madinah, Nabi sampai ke Madinah lepas dia berhijrah daripada Madinah tu, lepas dia berhijrah daripada Mekah, dia datang ke Madinah, dia duduk di Madinah. Orang Madinah pada zaman tu ada 2 hari sambutan, 2 hari sambutan, yal'abuna fihima, dan dia orang ni sambutlah, dia orang pakai cantik-cantik, dia orang buat persembahan hari tu, dia orang sambut 2 hari tu. Selepas Nabi SAW dah sampai di Madinah, lalu dia macam kita lah kan. Jadi apa yang Nabi SAW sebut kepada orang Madinah, Nabi SAW sebut qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggantikan kedua sambutan yang kau sambut ni tadi, khairan minhuma, yang lebih baik daripada dua ni. Allah dah gantikan dah. Maksud Nabi tu macam Allah dah gantikan dah, tak payahlah nak sambut lagi 2 hari ni. Macam tu dah. Apa yang Nabi beritahu 2 hari tu apa? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, hari raya Haji Adha, hari haji dan juga hari raya Fitri. Jadi dah diberi dah 2 hari. Jadi untuk apa lagi kau sambut bondo-bondo lainnya. Demikian juga kalau kita kiaskan dengan kita sekarang, dengan apa sahaja yang sana sambut, barat sambut, kita nak sambut Christmas. Christmas lebih teruk daripada itulah Christmas kan. Sebab Christmas satu perayaan yang pertama sekali, apa tujuan sambutan Christmas? Kelahiran Nabi Isa. Betul ke Nabi Isa lahir 25 Disember? Betul ke tuan-tuan? Pun tak betul. 25 Disember ni dia adalah musim sejuk. Musim sejuk 25 Disember yang disambut dalam tahun baru. Ada Christmas kan? Christmas 25 Disember dia kata Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir berdasarkan Al-Quran, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhli tusaqit alaiki rutaban janiyya. Allah Ta'ala perintahkan Maryam waktu dia dah sangat nak bersalin tu, Allah suruh Nabi Maryam untuk goncang pokok tamar. Goncang pokok ni, akan gugurlah kepada engkau rutab, buah kurma yang ranum. Buah kurma yang ranum, itu dah sangat lah. Okey. Bila buah kurma ranum, tamar ni bila dia ranum? Lebih kurang bulan Ompek, bulan 5, bulan 6 kan? Kalau kita tengok kalender lah, kalau ikut kalender matahari ni, bulan tu yang dia ranum. Sebab tu lebih kurang musim bulan 5, bulan 6, tengah tahun lebih kurang waktu musim panas macam tu, baru dia ranum. Jadi nak kata Nabi Isa ni lahir 25 Disember pun tak betul kan. Jadi satu perayaan itu dah salah dah kan, tak betul. Lepas tu dia adalah sesat dah. Dia anggap Nabi Isa adalah anak Tuhan semua. Jadi lagilah banyak kesesatan kan. Jadi
kita ni sentiasalah nak mengikuti apa sahaja yang disambut. Demikian juga macam hari raya, hari apa? Birthday kau kan. Birthday. Setengah orang sensitif dengan benda ni. Birthday. Happy birthday to you kan. Kita pun semangat kan. Happy birthday. Birthday, Nabi sambut tak birthday dia? Tak. Sebab tu khilaf. Bila Nabi lahir, ada 4 pendapat. Bila Nabi lahir, tak ada yang tahu pun. Sebab Nabi tak pernah sambut. Bila start sambut birthday Nabi ni, maulid ni, bila start sambut? Kerajaan Fatimiyah di Mesir, Syiah. Kerajaan Syiah di Mesir tu yang mula-mula sambut. Jadi kita sentiasa nak bawa budaya kita, tiru je lah. Birthday Nabi Isa, kita pun sambutlah birthday Nabi kita. Kita nak buat, kita nak bagi sama. Sedangkan benda tu Allah Ta'ala alam, tuan-tuan. Tapi kita janganlah macam nak beryoyona kan. Kalau ada orang ucap, tak apalah, kita ucaplah balik. Tapi kita tak adalah beryoyona nak tentang sambutan-sambutan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan juga An-Nasa'i, Nabi sebut, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Benar-benar kamu semua ini akan ikut orang-orang yang sebelum daripada ini, orang sebelum daripada kita, orang Nasrani, orang yang sebelum daripada kita ni, Yahudi, Nasrani. Apa sahaja yang dia membuat dulu, kita pun nak hidupkan balik zaman ni. Nabi sebut shibran bi shibrin, sejengkal wa zira'an bi zira'in, sehasta hatta law salaku, sehingga kan kalau mereka itu pun masuk dalam lubang biawak, la salak, nescaya kau pun akan masuk sekali kan. Benda buruk dia buat apa pun kau akan ikut. Jadi tuan-tuan, kita itulah kan, kita tak payahlah maksudnya nak Yonas atau tahun baru. Apatah lagi kalau keluar malam tahun baru keluar pergi sambut pula kan, lagilah tak perlu. Yang lebih teruk daripada tu, anak dia dah tak keluar dah, elok duduk rumah, tiba-tiba ayah dia nak semangat malam semangat. Jadi lagilah tak betul tuan-tuan. Tak perlulah maknanya kita. Jadi apa yang kita patut bersungguh, kita bersungguh. Apa yang tak payah buat, kita tak payah buat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi kita nak dia maksudnya dia dilahirkan okey. Soalan dia, dia cara dia sambut maulid dengan dia berpuasa. Dia Rasulullah setiap hari Isnin. Jadi cara sambut maulid dia dengan berpuasa pada hari Isnin. Jadi kita pun disebabkan Rasulullah celebrate dengan cara berpuasa, kita pun celebrate lah dengan cara kita panggil geng-geng qasidah duduk atas ponteh, kita pun contoh lah kan, contoh. Adakah itu okey, jadi Rasulullah dah ajar dah di dalam hadis tu. Orang tanya, kenapa engkau berpuasa pada hari ini? Kenapa orang tanya Rasulullah, kenapa berpuasa hari Isnin? Rasulullah bagi tahu, zaka yaumun wulidtu fihi. Aku berpuasa sebab hari itu aku dilahirkan. Jadi Rasulullah dah bagi tahu lah cara nak sambut. Kalau kau nak beriun, nak ikut saya, nak sambut birthday saya, berpuasa dah pada hari Isnin. Bukan kita buat satu majlis lain. Dalam hadis tu pun dah bagi tahu dah, iaitu kita berpuasa lah. Itulah cara Rasulullah. Sebab tu yang pastinya Rasulullah ni lahir bila? Hari Isnin tahun gajah tu ya kan? Tak tahu bila jadi nak ikut Rasulullah, kita puasa lah hari Isnin. Kita sama. Alright, kamu boleh tuan-tuan kita patah balik kepada kitab kita. Mukadimah panjang mana. Okey, kita berada pada matan tuan-tuan. Okey, tak apa, saya ulang lah, sebab kita pun belajar sebulan 2 kali kan. Memang takkan ada yang ingat lah. Mano belajar ni kan, tak ada lah. Tok guru pun tak ingat, apatah lagi tak ingat. Okey, jadi matan kita, okey, kalau boleh saya ulang balik mana yang kita belajar dulu. Mano itu. Okey, setelah kita ceritakan tentang
jauh. Min ghairi tahrif. Okey. Min ghairi tahrif itu dah settle. Okey. Ada 4 benda yang jangan kita lakukan terhadap sifat Allah, itu tahrif, ta'til, tamsil dan juga takyif. 4 benda tu. Selepas kita belajar benda tu, okey. Okey, 3 matan yang terakhir kita belajar adalah bahkan bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahkan kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', dia tidak sama dengan sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Okey. Itu matan yang terakhir, dan kita telah bincangkan bagaimana beriman dengan Allah, yang Allah itu tidak sama dengan sesuatu apa pun. Lepas tu kita pula bincang fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Dan lalu apabila kita beriman Allah itu tidak sama dengan apa pun, kita juga beriman, dan jangan juga orang yang beriman tadi itu menafikan apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Jangan kita nafikan. Kalau Allah sifatkan ini, itulah dia. Dan juga jangan dia ubah perkataan keluar daripada tempatnya. Jangan kita ubah perkataan. Kalau Allah kata macam ni, kita pun cuba tukar-tukar. Jangan. Okey. Dan yang terakhir kita pada bulan lepas adalah wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Dan mereka yang beriman tadi itu tidak melakukan ilhad. Ilhad iaitu penyelewengan, penyimpangan. Janganlah orang yang beriman tadi itu melakukan penyimpangan. Ilhad sebenarnya maksud dia adalah cenderung kepada benda yang salah. Itu maksud ilhad. Ataupun dia nak lawan. Ada benda yang betul, dia cari yang salah. Itu maksud. Jadi matan kita yang terakhir adalah mereka itu tidak melakukan ilhad pada nama-nama Allah dan juga wa ayatihi, dan juga ayat-ayatnya. Okey, kita berhenti pada mereka itu tidak melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Jadi bentuk-bentuk ilhad pada nama Allah kita dah bincangkan juga, ada 5. Yang pertama sekali, seseorang itu dikira melakukan ilhad. Ilhad iaitu menyimpang daripada pada nama-nama Allah, sekiranya dia menyifatkan Allah apa yang Allah tak sifatkan dirinya. Seperti mana kita bagi contoh golongan sufi batini, sufi falsafi yang mengatakan Allah pada jelmaan pertama yang tidak ada nama dan tidak ada sifat, namanya adalah Huwa. Okay. Itu martabat 7, teori martabat 7. Allah pada martabat pertama tidak ada nama dan tidak ada sifat. Dia pandai-pandai, kan? Itu pandai-pandai. Tuan-tuan, jadi benda ini juga kita tolak. Itu golongan pertama yang melakukan ilhad, menyimpang daripada nama-nama Allah. Yang kedua, golongan Jahmiyah. Apabila Allah Ta'ala bagi tahu dia ini bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya mabsut, kedua tangannya terbuka. Contohnya Jahmiyah dengar ayat ni, Jahmiyah tolak. Ataupun dia dengar firman Allah, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia mendengar dan dia melihat. Dia tolak. Dia tolak terus. Tak mungkin Allah dengar, tak mungkin Allah lihat. Sebab kalau Allah dengar dan Allah lihat, Allah sama dengan kita. Dia tolak terus. Sedangkan Allah kata dia dengar. Macam mana dia dengar, tentulah tak sama. Jahmiyah ni pun kita tolak juga, sebab dia tolak terus. Allah tak dengar, kawan. Itu golongan yang kedua, melakukan ilhad. Golongan yang ketiga, golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Dia mengingkari, dia tetapkan dengar, tetapi maksud daripada perkataan tu dia tolak. Contohnya kalau kita kata Allah mendengar, Allah melihat, dia akan kata Allah dengar tanpa pendengaran. Dia akan kata macam tu. Allah melihat tanpa penglihatan. Allah pencipta tanpa penciptaan. Kita pun confuse golongan. Sebab dia nak elak, tak tahulah. Dia nafi, dia tolak makna. Itu golongan Mu'tazilah. Dan golongan yang keempat adalah orang yang
melakukan menyamakan Allah Ta'ala, dia melakukan ilhad pada nama, menyimpang pada nama Allah, kalau dia menyamakan sifat Allah itu ataupun nama Allah itu sama dengan diri dia. Contohnya Allah, bagaimana Allah Ta'ala turun, macam mana aku turun. Macam mana Allah naik, macam mana aku naik. Yang tu juga melakukan ilhad pada Allah, dan pada nama Allah. Dan juga yang golongan yang kelima adalah dia mengambil nama-nama Allah itu. Golongan kelima melakukan ilhad dengan ambil nama Allah dan letak dekat benda yang tak sepatutnya. Dia ambil nama Allah Al-Mannan, yang dia bubuh dekat nama berhala dia, contoh, ataupun dia bubuh dekat satu apa ni, gambar syekh dia kan, yang ni Al-Mannan. Yang tu juga melakukan jenis-jenis yang menolak ataupun kita panggil menyimpang daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, 5 benda. Jadi jangan kita lakukan mana-mana daripada 5 itu. Kita nak sampai pada yang seterusnya, iaitu matan tadi itu juga, wala yulhiduna fi asma. Jangan dan mereka itu tidak melakukan ilhad pada semua cara tadi, wa ayat, dan juga ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya. Okey, apa maksud Syekhul Islam wa ayatihi? Yang pertama sekali, dia memilih ayat daripada perkataan mukjizat. Apa? Ayat perkataan Al-Quran. Dia tak kata Al-Quran ini mukjizat, dia tak kata. Allah Ta'ala tak kata mukjizat, Allah kata ayat. Inna fi dzalika, adalah ayat. Sebab tu Syekhul Islam pun pilih perkataan ayat. Apa maksud ayat? Ayat adalah maksudnya tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran. Jadi Al-Quran adalah tanda kebesaran Allah. Al-Quran itu mukjizat, dia mukjizat, tapi Al-Quran tak pernah pakai perkataan mukjizat, dia pakai perkataan ayat. Okey, ayat. Okay. Jadi dia kata mereka itu tidak melakukan ilhad pada nama-nama Allah dan juga ayat-ayat. Okey, apa itu ayat? Ayat terbahagi kepada 2. Yang pertama ayat kauniyah, dan juga yang kedua ayat kauniyah adalah ayat kejadian. Kejadian matahari dan juga bulan. Itu adalah tanda kebesaran Allah. Ayat itu tanda kebesaran. Dan juga yang kedua kita panggil ayat syar'iyah. Tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam bentuk wahyu. Okey, 2 bentuk ayat. Okey, yang pertama kita nak pergi kepada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah yang berkaitan dengan penciptaan dan pembentukan. Contohnya adalah firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tandanya, iaitu tanda-tanda kebesarannya, al-lail, malam, wan-nahar, dan juga siang, wasyams, matahari, dan juga bulan. Ada Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tanda-tanda kebesaran. Jangan kita buat ilhad terhadap benda ni. Jadi kita ilhad tu macam mana kita tolak. Matahari adalah lambang, bukanlah, ini bukan Allah Ta'ala cipta, kita tolak. Itu maksud dia. Jadi banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah. Antaranya Allah Ta'ala sebut, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun. Antara tanda-tandanya adalah dia menciptakan kamu daripada tanah, kemudian kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Itu maksud antara tanda-tanda kebesaran Allah. Apa dia? Manusia juga tanda-tanda. Sebab Allah mula sekali cipta daripada Adam. Adam dicipta daripada tanah, kemudian dia boleh membiak sendiri. Okey, banyaklah ayat-ayat tentang ayat-ayat kauniyah ni. Ayat-ayat kauniyah itu tanda-tanda kebesaran Allah dari dalam bentuk kejadian. Okey. Jadi ilhad, penyimpangan padanya adalah dengan menyandarkannya kepada selain Allah, baik secara total atau berserikat atau partisipatif. Seperti seseorang kata, pertama sekali kita boleh jadi kita ingin ilhad, tolak ataupun simpang daripada kebenaran
ayat-ayat Allah ini apabila kita kata bukan Allah cipta, bukanlah, bukan ini sebab dia berlaku disebabkan atom itu dia terpecah, berlakulah big bangunan macam tu lah kan. Jadi macam-macam lah kita guna teori. Sedangkan kesemua itu adalah ciptaan Allah. Ataupun kita kata dia ni berlaku disebabkan keberkatan Nabi, disebab tu bulan tercipta. Tak. Allah Ta'ala memang cipta. Apatah lagi kalau seorang tu kata ini kerana wali ni lah, ini kerana wali ni sekian-sekian ni jadilah benda ni. Contohnya pada zaman Nabi SAW berlaku gerhana. Contohnya gerhana. Gerhana ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Gerhana ni macam mana? Apabila bumi, bulan, matahari sebagi, jadi salah satu tak nampak. Salah satu tak nampak. Mungkin bulan belah sini ke, matahari belah sini ke. Jadi kita mungkin patutnya malam boleh nampak bulan, tiba-tiba tak nampak bulan. Ataupun siang patut nampak matahari, tak nampak matahari. Berlaku gerhana pada zaman Nabi SAW. Lalu orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang salah ni, yang ilhad tadi, dia punya gerhana ini berlaku disebabkan kematian si fulan dan si fulan. Dan kebetulan pula anak Nabi meninggal. Anak Nabi Ibrahim ni anak kepada Maria Qibtiyah. Ini hujung-hujung umur Nabi ada seorang dapat anak kecil, nama dia Ibrahim. Lalu orang kata gerhana ini berlaku sebab anak Nabi tadi Ibrahim meninggal. Lalu Nabi kata inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan la yankasifani limauti ahadin, tidak berlaku gerhana disebabkan matinya seseorang itu. Jadi tidak ada kaitan kejadian kebesaran Allah Ta'ala ini dengan kematian seseorang, walaupun orang itu anak Nabi, tak ada kaitan. Wala lihayatihi, dan bukan juga sebab ada seseorang yang hebat hidup. Jadi tak ada kaitannya. Jadi jangan kita kaitkan, apatah lagi kalau kita kaitkan dengan wali ko, ada apa? Ada wali kutub ko, wali abdal ko, rijal ghaib ko, apa banyak istilah-istilah tasawuf ni kan. Jadi macam-macam sebab dia lah. Jadi tuan-tuan kan, saya pernah tengok video lah, maknanya bila orang tanya tentang wali kutub, wali kutub ni siapa? Dalam istilah tasawuf ni, wali tu ada, tuan-tuan, wali ada. Saya bukanlah apa ni, tapi istilah-istilah yang datang dengan wali ni, jenis-jenis wali. Siapa yang apa susun muda-muda ni, dia dikatakan dalam ilmu tasawuf lah, tasawuf kan. Jadi dia orang senaraikan wali kutub, wali abdal, apa lagi tuan-tuan? Banyak tu, ada dalam 10 seboleh ke. So dia kata wali Ghaus, Ghaus Azim. Jadi macam jenis wali ni lah. Okey, ada orang tanya wali, dan dia cerita tentang wali kutub. Dia kata kalau wali hujan ni kadang-kadang sebenarnya disebabkan wali kutub tu yang nak hujan ni. Kau tahu sebab apa hari ni hujan? Sebab wali kutub nak. Wali kutub seolah-olah urusan dalam pentadbiran bumi ni Allah Ta'ala serahkan kepada seorang wali. Macam tu kepercayaan dia orang. Hujan itu kadang-kadang dia mati tak mati kau ni wali tu yang tentukan. Jadi benda-benda ini semuanya adalah ilhad terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hujan ko, mati ko, apa ko, semuanya jangan kita terikut-ikut lah. Jangan kita terbabit dengan ilhad pada ayat-ayat kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tapi mungkin sebahagian daripada orang kata taklah kan, mungkin dia bukanlah ada kaitan dengan Allah Ta'ala, tapi orang-orang macam ni dia boleh nanti sok beri syafaat kepada kita kan, kalau kita contohnya lah tapi Allah Ta'ala dia bagi syafaat kepada siapa yang dia mau. Jangan kita pandai-pandai kata dia ni boleh bagi syafaat kepada kita ni. Syafaat pun Nabi SAW tidak dapat memberi syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi syafaat ini kita tak minta lah dengan Nabi, wahai Rasulullah syafaati aku, tak. Kita minta dengan
Ya Allah, Allah kurniakan kepada aku syafaat Nabi-Mu. Minta kepada Allah. Bukan kita minta dengan Nabi. Nabi syafaat aku, isfa'lana, isfa'lana, kan kita. Dalam isfa'lana, syafaatilah kami. Tak. Syafaat bukan minta dengan Nabi, tapi minta dengan Allah. Ya Allah, berilah, kurniakan kepada aku syafaat Nabi-Mu. Minta dengan Allah. Clear kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilhad dengan nama Allah SWT. Dalam surah dalam ayat kursi pun kita selalu baca, tuan-tuan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Siapa yang boleh memberi syafaat di sisinya, yakni mungkin di sisi Allah SWT pada hari kiamat itu, siapa yang boleh bagi syafaat, yang boleh tolong kau ni, illa bi izni, kecuali dengan izinnya. Okey. Okey, kita nak pindah pula. Tadi adalah berkaitan dengan ayat-ayat kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lakukan ilhad pada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dari segi kauniyah kejadian, dan yang pada ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat syar'iyah apa sahaja berbentuk wahyu, tapi pada yang sampai pada kita adalah Al-Quran. Jangan kita lakukan ilhad pada Al-Quran, menyimpang daripada Al-Quran. Jadi ilhad itu dengan kita mendustakan, kita boleh dustakan ayat-ayat Allah, kita tolak terus. Contohnya kalau ada orang cerita dalam surah Al-Kahfi, cerita tentang Ashabul Kahfi, kan. Jadi kita baca ayat tu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ni cerita pasal apa ni? Ashabul Kahfi. Tapi saya dengar ada orang kata cerita ni tak betul. Jadi kita tolak. Sedangkan cerita itu Allah Taala ceritakan di dalam Al-Quran. Yang tu juga melakukan ilhad. Ashabul Kahfi ni pun dia bukan Al-Quran sahaja yang ceritakan. Dia ada di dalam rekod satu gereja lah, ada orang jumpa lah, satu gereja di Syria zaman dulu sebelum Nabi lahir. Memang ada orang jumpa satu cerita tentang Ashabul Kahfi ni. Ashabul Kahfi dia tak ada dalam Bible, tapi ada dalam rekod suatu gereja di Syria lama. Sampai sekarang kalau kita tengok kawan-kawan kita kalau yang pergi ke Jordan ke, dia orang akan melawat suatu gua yang dinamakan Ashabul Kahfi ni. Yang dikatakan Seven Sleepers Cave. Gua 7 orang yang tidur. Jadi kisah ni diambil 7 orang yang tidur tu bukan diambil daripada Al-Quran, tapi diambil daripada yang itulah manuskrip lama tu. Manuskrip itu ditulis oleh orang-orang Kristian yang datang selepas daripada kisah Ashabul Kahfi tu. Cumanya manuskrip ni ditulis dan cerita yang sampai kepada orang ramai itu banyak. Sebab tu Al-Quran datang dan Al-Quran betulkan balik kisah tu. Banyak macam-macam. Tak dengar. Saya tak boleh dengar hujan. Nanti kita tengok hujan dah reda sikit. Nanti simpan soalan. Tak boleh dengar. Memang tak dengar ni. Belakang ni bising tu ni. Tak apa. Okey, tak apa, nanti kita simpan balik. Apa tadi? 7 orang yang tidur. 7 orang yang tidur. 7 sleepers 7 orang yang tidur. Jadi Al-Quran datang dan Al-Quran nafikan 7 orang yang tidur. Orang kata 7 orang. Al-Quran kata apa? Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Allah Ta'ala ceritalah akan ada orang kata nanti 3 orang yang tidur dan yang keempat itu anjing. Ada yang kata 5 orang yang tidur, yang keenam itu anjing. Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib maknanya baling dalam golap, main hontam ya. Allah Taala kata geng tu main hontamnya. Dan akan ada juga orang yang cakap 7 orang yang tidur dan yang ke-8 adalah anjing. 7 orang campur. Yang ni yang diambil dalam manuskrip tu, 7 orang 8. Al-Quran kata kul rabbi a'lam. Katakanlah Tuhan aku lebih mengetahui bilangan
dia orang tu. Al-Quran tak beritahu berapa, tapi Al-Quran nafikan semua sekali. Yang kata 3 ko, yang kata 5 ko, yang kata 7 ko, bukan. Bukan. Jadi itulah antara cerita Ashabul Kahfi. Tapi Ashabul Kahfi tu kisah dia betul ke tak betul? Betul, ada. Tapi jangan kita nafikan. Cuma bilangan tu yang kita tak tahu. Habis tu nak berapa sebenarnya? Allah tak bagi tahu, jangan kita sibuk nak ambil tahu. Allah tak bagi tahu. Allah tak bagi tahu. Ada orang ni sibuk kan, berapa sebenarnya? Tak payahlah. Al-Quran tak bagi tahu, dah lah, tak payahlah. Tak payah sibuk. Kadang-kadang kita sibuk dengan benda yang tak perlu. Tak perlu. Okey, demikian juga kalau dia katakan kisah pasukan gajah tidak benar. Ashabul fil, ashabul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Ta'ala beritahu ada cerita ni. Kalau dia tolak, tak adalah, tak mungkinlah cerita ni. Ada burung yang baling batu, tak mungkinlah. Yang tu semua melakukan ilhad terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dalam masa yang sama, seseorang itu boleh melakukan ilhad dengan dia mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ubah. Contohnya, ini dia bagi contoh yang samalah. Allah Ta'ala kata istawa 'alal 'arsy. Istawa 'alal 'arsy maknanya Tuhan itu bersemayam di atas arasy. Dia pun tukar perkataan istawa, bukan yang tu dia ubah. Yang tu juga termasuk ilhad. Istawa. Kalau maksud istawa itulah kita terima. Jangan kita ambil yang ni takwil sana takwil sini, bukan. Itu juga termasuk ilhad. Dan yang ketiganya, kita menyelisihi. Kita dikira melakukan ilhad terhadap ayat-ayat Allah kalau kita menyelisihi ayat itu dengan sengaja. Contohnya dalam Al-Quran Allah sebut Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas. Faman syahida minkum asyahra. Siapa yang menyaksikan di bulan Ramadan itu, falyasum, berpuasalah. Allah Ta'ala suruh berpuasa je. Lalu dia pun tak maulah. Bulan Ramadan sehari pun dia tak nak puasa. Sehari pun dia nak. Jadi itu termasuk ilhad, simpang, tolak maksud ayat-ayat Allah SWT. Jadi orang-orang macam ni kesemua jatuh di dalam kufur kepada Allah SWT. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata jangan kita melakukan ilhad pada nama Allah dan juga ayat Allah. Jadi ayat tadi kita dah bagi dua. Ayat tadi ada ayat kauniyah, kejadian alam ini, dan juga ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah adalah wahyu. Jangan kita melakukan mana-mana ilhad terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada 10 minit ya. Kita ambilkanlah satu lagi matan. Kita masuk matan yang baru. Wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqihi li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yuqasa bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Okey, orang-orang yang beriman tadi yang macam tadi, yang tak melakukan ilhad tadi, mereka juga tidak yukayyifun. Yang pertama sekali perkataan dia adalah wala yukayyifun. Muka surat 117 ni. Wala yukayyifun, mereka itu tidak membagaimanakan. Membagaimanakan siapa? Allah. Tidak membagaimanakan. Ini juga kita dah sebut. Tapi dia ulang sekali lagi. Wala yukayyifun, dan jangan dan tidak orang-orang itu tadi membagaimanakan. Wala yumassilun, dia tidak menyamakan sifat yumassiluna sifatahu. Dia tidak sifat jamak wala yumassiluna sifatihi, dan dia tidak menyamakan sifat-sifatnya, yakni sifat-sifat Allah bisifati khalqihi, dengan sifat hambanya. Okey, jadi yang kita nak tahu yang pertama sekali, bagaimana kita membagaimanakan. Kita dah sebut dah perkataan ni, membagaimanakan, iaitu kita membagaimanakan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu ada sifat zat dia tangan dia ko, wajah ko. Macam mana wajah Allah, macam mana wajah Nabi Muhammad, contoh yang kita bagi. Yang tu membagaimanakan sifat Allah. Yang tu juga jangan buat.
Wala yumassilun, dia menyamakan, dia menyamakan dia menyamakan apa-apa sajalah zat ke fi'il. Macam mana Allah Ta'ala menyeksa hamba-Nya, macam mana aku seksa kucing ni. Yang tu juga menyamakan. Okey. Orang-orang ni tidak melakukan takyif, yukayyifun, wala yumassilun, tidak menyamakan sifatnya dengan sifat-sifat hamba-Nya. Lahu la samiyya lahu, kerana maha sucinya Allah itu tidak ada yang setara dengannya. Okey, jadi kita kalau nak samakan sesuatu, dia mesti ada benda yang boleh samalah. Kita khabar tadi kan, kalau dia ni manusia, dia ni pun manusia, bolehlah kita samakan. Macam mana dia pergi kerja? Dia pergi kerja naik kereta, dia ni pun naik kereta, naik motor. Kita boleh samakan. Tapi Allah dan hamba tidak langsung sama. Jadi tak mungkin kita boleh samakan. Wala kufuwa lahu, wala kufuwa lahu, dan tidak ada yang setara dengannya. Perkataan ni pun kita selalu jumpa ni tuan-tuan. Walam yakul lahu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan itu setara, tidak ada yang sekufu, yang setanding dengan Allah, setara. Wala niddalahu, dan tidak ada yang setanding. Nidda pun maksud dia setanding. Wala yuqasa bi khalqihi, dan tidak ada benda yang boleh dikias dengan makhluk-makhluknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh kita bagaimana samakan, sebab dia memang tak setara, tidak ada yang setanding dengan dia. Okey. Tapi kias ni, tuan-tuan, ayat Syekhul Islam ni, Allah, dia kata Allah ini tidak boleh dikiaskan dengan hamba-Nya. Cumanya kias ini terbahagi kepada, sekurang-kurangnya ada 3 jenis kias di dalam. Kias ni apa tuan-tuan? Kias ni kita mengkiaskan benda ni dengan benda ni. Kita jadikan analogi lah, samakan. Contoh ini kita cuba kias lah. Itulah kias tuan-tuan. Okey, kias dia ada 2 jenis kias yang tak boleh kepada Allah. Yang pertama kias syumul, yang kedua adalah kias tamsil. Kias syumul contohnya, Allah Ta'ala hidup, aku hidup, Allah Ta'ala hidup seperti mana aku hidup. Aku hidup ni kan, jadi Allah Ta'ala pun hidup. Yang tu tak boleh kias itu, sebab kehidupan kita dengan kehidupan Allah tak sama. Hidup kita pertama sekali tidak mutlak. Hidup Allah mutlak. Hidupnya tidak ada pemisah. Kita ada pemisah hidup kita. Kadang tidur, kadang jaga, kadang sakit. Yang tu semua adalah pemisah. Jadi tak boleh. Qiyas syumul ni tak boleh. Dan juga qiyas tamsil ni pun tak boleh. Tetapi ada satu qiyas yang boleh dengan Allah Ta'ala, iaitu qiyas aulawiyah. Qiyas aulawiyah boleh di sisi kita nak qiyaskan dengan Allah SWT. Contoh, qiyas aulawiyah ni contoh dia adalah, saya ada ilmu. Contohnya, kalau kita jumpa manusia ni, kita akan jumpa manusia yang begitu banyak ilmu. Jadi kita kata kalau manusia pun ada banyak ilmu, apatah lagi Allah. Yang tu panggil qiyas aula. Yang tu lebih berhak lagi untuk ilmu. Boleh faham? Yang tu qiyas aulawiyah. Yang tu bolehlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah matan yang ketiga. Saya pun tak nak baca panjang-panjang sangat. Sebab dia macam berulang, dan benda yang kadang-kadang kita pun dah tahu. Tapi Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin apabila dia syarah perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, ini yang kita belajar tu, yang saya sebut baca bahasa Arab tu adalah kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Yang saya baca Melayu ni, ini adalah kata-kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, yang syarah kitab ni. Cuma dia setiap perkataan tu dia sangat jaga-jaga, takut orang salah faham. Okey, kita masuklah satu lagi yang terakhir, matan. Apa tadi yang terakhir tadi kita belajar? Kita jangan membagaimanakan Allah, jangan samakan Allah SWT, sebab Allah itu tidak setara. Okey, kita nak masuk. Fa innahu a'lamu subhanahu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi. Okey, jadi nak masuk tajuk ni dah. Tajuk ni adalah tajuk
Oleh sebab itu, iman bagaimana Al-Quran itu sebut. Sebab apa? Bagaimana Al-Quran gambarkan Allah SWT tu, kita kena beriman. Sebab apa? Yang dia nak bagi tahu, a'lamu subhanahu binafsih. Kerana Allah Ta'ala itu lebih tahu tentang dirinya. Quran ni daripada siapa? Daripada siapa? Nabi ke? Daripada Allah. Daripada atas Allah. Siapa yang bagi kat Nabi? Jibril. Jadi Allah Ta'ala dia cerita dalam Al-Quran ni tentang sifat-sifat dia, nama-nama dia. Kita wajib beriman sebab Allah lagi tahu tentang diri dia. Macam mana saya sebut di dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha sayang. Ar-Rahman, Allamal Quran, dia yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, dan dia yang ajarkan manusia bagaimana nak terangkan sesuatu. Takkan orang yang ajarkan kita cara nak explain, bayan ni kita explain balik kat orang, kita nak cerita balik kat orang, nak bagi satu kata-kata kat orang, bagi orang faham. Dia yang ajarkan bayan kepada manusia, tahu nak cerita tentang diri dia di dalam Al-Quran. Allamahul bayan. Jadi kita kena beriman macam mana Al-Quran cerita, sebab Allah Ta'ala lebih tahu tentang dirinya, wa bi ghairihi, dan juga selain daripada dirinya. Tuan-tuan, diri kita pun bukan kita yang paling tahu tentang diri kita, tetapi Allah lebih tahu. Sebab sebelum kita jadi, dia yang jadikan kita. Jadi dia lebih tahu tentang diri kita. Dan kita mati, dan kita masih lagi jagaan dia. Kita mati dan sampailah kita masuk dalam syurga pun, kita masih lagi di bawah pengetahuan dia. Wa asdaqu qilan, dan Allah itu adalah yang paling benar kata-katanya. Wa asdaqu qilan, maksudnya orang yang paling benar dan paling jujur kata-katanya. Kadang-kadang manusia ni bila buat sesuatu, kadang-kadang dia ada kepentingan. Dia ada kepentingan, dia bagi tahu kita macam ni, tapi walaupun betul, tapi dia ada kepentingan. Tidak ada langsung kepentingan untuk dengan kita, tak ada. Dan dia tak perlukan pun kita. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu, siapa sahaja yang ada di bumi ke di langit ke, semuanya akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Tuhan engkau, zil jalali wal ikram, yang maha perkasa. Tuhan itu kekal terpuji, kekal yang tidak tercela, walaupun tidak ada hamba yang puji dia, kekal. Jadi Tuhan bila dia bagi tahu sesuatu, dia tidak ada kepentingan langsung, dia bagi tahu sesuatu. Wa ahsanu hadithan, dan yang paling baik ceritanya. Tuhan itu adalah orang yang paling bagus ceritanya. Jadi kalau kita rasa kita jumpa ada orang ni pandai dia bercerita, Tuhan lebih pandai cerita di dalam Al-Quran, lebih pandai dia cerita. Sebab Al-Quran ni tidak akan bercerita apa-apa kisah, melainkan pasti ada moral dia, pasti ada moral of the story, ada benda yang dia nak bagi tahu. Wa ahsanu hadithan min khalqihi, dan dia adalah orang yang paling bagus bercerita daripada hamba-hambanya. Ada tak syarah yang penting-penting kat sini? Saya rasa tak ada lah kot. Jadi saya ingat tawakuf dekat sini. Boleh soalan tadi duk? InsyaAllah. Okay, baik. Saya adalah cikgu-cikgu sains lah, maksudnya cikgu-cikgu sains yang mengajar tentang sains. Okey. Bagaimana terjadinya terjadinya alam ni lah, alam ni maksudnya semuanya adalah alam. Jadi bila dia cerita tu, kalau kita tengok teori sains yang paling mungkin sampai sekarang masih lagi orang pegang teori sains adalah kejadian manusia, nombor 2 evolusi, teori evolusi. Okey, itu mungkin datang kemudian. Ini asal lagi daripada tak ada apa-apa. Dia katakan alam ini adalah void, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Okey, daripada kosong ni, sebelum ada planet-planet yang boleh manusia hidup, binatang hidup. Jadi antara teori yang paling terpakai sampai hari ini adalah teori dipanggil Big Bang. Teori Big Bang. Okey, teori Big Bang ni apa maknanya?
ada berlaku satu letupan lah. Maknanya ada satu benda yang dia tarik semua benda dan berlaku satu letupan, Big Bang satu letupan yang besar. Lepas tu dia terpecah. Lepas tu masing-masing ni jadi macam-macam planet, macam-macam planet. Apabila jadi planet tu barulah datang teori-teori yang kemudian ni lah, macam mana terjadi binatang, macam mana terjadi manusia kan? Okey, jadi dia tanya, kalau seorang guru itu yang mengajar kita sains, dia tak pernah pun kaitkan ke semua ini berkenaan dengan semua ini, dia tak nak kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang tu yang syllabus ni kita tak boleh nak. Syllabus ni kadang-kadang dia buat untuk inilah untuk semua bangsa, tapi sebagai sebuah negara yang Islam adalah agamanya, adalah agama persekutuan. Jadi sepatutnya guru-guru kita dilatihlah untuk, sebab nombor satu dalam agama dalam rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kesalahan seorang yang bercerita tentang sains untuk mengaitkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang pertama sekali. Jadi kalau kita kata cikgu bila ajar sains, konon cerita kena kaitkan balik, ini adalah kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa ni, teori Big Bang tadi, Big Bang teori tadi itu pun macam ada sedikit dengan Al-Quran, macam ada sedikit persamaan lah. Manusia rumuskan tadi itu macam ada sedikit persamaan dengan Al-Quran. Kana samawat, macam ayat dia, fafataqna. Jadi macam bumi ini dulu planet ni apa ni, langit dan bumi ni semua dulu satu. Lepas tu dia pecah, fafataqna, macam samalah teori tu. Tapi kita nak kata pasti Big Bang teori yang macam apa, kita pun tak tahulah. Tapi macam ada sikit persamaan. Tapi jadi kita boleh kaitkan guru-guru kita yang mengajarkan ilmu sains ni, kita kaitkan kesemuanya dengan kebesaran Allah. Jadi cikgu-cikgu yang mungkin tak kaitkan dengan ilmu ni, kita mungkin boleh inilah, nak kata dia salah pun, dia cikgu sains kan, dia bukan cikgu agama. Jadi kita nak kata salah, tapi kita boleh guide lah, kita boleh bawa dia dan tak menjadi kesalahan di dalam sebuah negara seperti Malaysia. Boleh aja. Cuma mungkin ada golongan-golongan yang tak berapa suka